Bila mana bertembung di antara dua kumpulan, dan yang dua kumpulan ini nak berperang, dan dua kumpulan ini dua-duanya tak takut kepada kematian, maka kalian akan dapati satu peperangan yang sedahsyat, peperangan yang tidak pernah kalian tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi masjid, barisan imam, barisan bilal, ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama kita hadir dan kita solat subuh dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana baru sahaja semalam kita tidur, Allah kembalikan lagi roh dalam badan kita untuk Allah memberikan kita peluang untuk sama-sama melakukan kebaikan, untuk sama-sama kita mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kerana pada hari ini kita tengok bagaimana satu di antara tanda kiamat adalah mautul faj'ah. Mautul faj'ah ini adalah mati secara mengejut. Kalau kita tengok, mati secara mengejut ni banyak berlaku beberapa tahun kebelakangan ini. Baru saja semalam kita jumpa kawan kita, tiba-tiba kita dapat berita kawan kita telah pun meninggal dunia. Baru saja kita jumpa kawan sekerja, baru saja lepak dengan adik-beradik, tiba-tiba dapat berita telah pun meninggal dunia. Itu adalah mati secara mengejut, khususnya bagi mereka yang dalam kemalangan, yang mati dalam kebakaran. Mereka tidur dengan niat nak bangkit pada hari esokan, nak buat macam-macam. Tapi Allah takdirkan tidurnya itu adalah tidur yang terakhir, dan tidurnya itu adalah tidur menuju Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibangkitkan sampai bila-bila. Itu adalah mati secara mengejut. Sebab itulah kata ulama, mereka-mereka yang mati secara mengejut ini dikenali sebagai rahatun lil mu'minin, rehat bagi orang mukmin. Orang mukmin tak pernah takut bila mana kematian itu datang. Orang beriman, sifat orang beriman adalah tidak pernah gentar bila mana kematian datang kepada mereka. Sebab anytime mereka bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada dulu lagi mereka telah pun mempersiapkan setiap langkah, setiap perbuatan, semua itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah satu hari ketika mana Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kita tahulah mukjizat Nabi Daud boleh lenturkan besi. Besi tu dia boleh lenturkan sampai kalau kita buat adunan dengan tepung kan. Besi Nabi Daud boleh buat macam tu. Boleh lenturkan besi dan suaranya sedap. Di antara kelebihan Nabi Daud alaihi salam adalah Nabi Daud sangat menjaga keluarganya. Setiap kali Nabi Daud nak keluar daripada rumah, Nabi Daud akan kunci pintu rumah dia supaya anak dan isterinya dalam keadaan aman. Satu hari ketika mana Nabi Daud keluar daripada rumah, dia kunci pintu, dia kunci tingkap supaya anak dan isterinya dalam keadaan aman. Bila mana isterinya berada dalam rumah itu, tiba-tiba keluar daripada bilik, dia dapati ada seorang lelaki di ruang tamu.
Isterinya terkejut, isterinya bagi tahu, baik kamu keluar segera daripada rumah aku, kerana Daud tidak suka mana-mana lelaki masuk dalam rumah tanpa izin. Tetapi lelaki itu berkeras nak tinggal juga dalam rumah itu, dan bila mana Nabi Daud alaihi salam pulang daripada rumah, Nabi Daud dapati ada lelaki itu. Ketika itu jugalah Nabi Daud alaihi salam tanya kepada lelaki itu, "Man anta, siapakah kamu? Bagaimana kamu boleh masuk dalam rumah aku sedangkan aku telah pun kunci pintu rumah, aku kunci tingkap? Daripada mana kamu datang, wahai pemuda?" Maka ketika itulah pemuda tadi bagi tahu, "Aku adalah Malikul Maut. Aku adalah Malikul Maut yang siap bersedia untuk menarik roh Nabi Allah Daud alaihi salam." Sempat lagi Nabi Daud dengan Malikul Maut bersembang. Padahal kematian sedang menunggu Nabi Daud alaihi salam. Ketika mana Nabi Daud alaihi salam dapati yang di depan dia adalah Malikul Maut. "Silakan duduk wahai Malikul Maut." Ya, kalau kita macam mana? Lari tak nampak jalan kan? Lari tak jumpa. Mana satu nak lari? Tapi tidak dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Sebab itulah ulama kata, mati secara mengejut untuk orang yang beriman adalah rahatun lil mu'minin. Rehat bagi orang mukmin, akan tetapi menyesal bagi mereka yang kafir, menyesal bagi mereka yang fasik, menyesal bagi mereka yang munafik. Sebab ketika mana mati secara mengejut itu datang kepada mereka, hasratun alal kafirin, penyesalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketika mana mereka tidak bersedia dengan kematian, tiba-tiba kematian itu datang kepada mereka. Mereka tidak pernah buat persiapan. Solat pun kadang-kadang solat, kadang-kadang tinggal solat. Kadang-kadang mereka puasa dan kadang-kadang mereka tidak puasa dan sebagainya. Yang menyebabkan persiapan diri mereka tidak pernah cukup dan mereka tidak siapkan diri mereka dengan secukupnya. Yang menyebabkan bila mana kematian itu datang kepada mereka, dalam keadaan mereka tak sedar, tiba-tiba mereka telah pun masuk ke alam barzakh. Ketika itulah mereka dapati mereka telah pun berada di alam roh. Mereka dapati jasad mereka diuruskan, jasad mereka dimandikan, jasad mereka dikafankan, jasad mereka dikebumikan. Sedangkan mereka masih lagi mau hidup, sedangkan mereka masih lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mereka minta kepada Allah, "Wahai Allah, hidupkan aku kembali, wahai Allah, campakkan roh aku kembali dalam jasad aku, ya Allah, kerana aku belum lagi bersedia untuk mati, ya Allah." Tetapi begitulah mereka ketika mana mereka mati dalam keadaan mereka tidak bersedia. Hasratan alal kafirin, penyesalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebab penyesalan itu bermula rohnya tercabut daripada jasad. Mereka menyesal sampailah ketika mana mereka berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan mereka tidak akan pernah putus. Menyesalnya mereka kerana dulu mereka tidak pernah solat. Menyesalnya mereka dulu kerana puasa mereka tinggal. Menyesalnya mereka dulu ketika mana anak mereka tidak menutup aurat, mereka tidak menegur anak mereka. Menyesalnya mereka dulu ketika mana anak mereka tak solat, mereka tak kejutkan anak-anak mereka. Kerana anak-anak kita nanti ni suatu hari nanti ketika mana di mahsyar, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua akan menuntut bela ke atas kita. Ketika mana kita di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, ketika mana nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Allah akan tunjukkan kepada kita banyak mana dosa kita, banyak mana pahala kita. Selesai dihisap oleh Allah, "Wahai si fulan, aku telah pun selesai menghisap kamu." Gembira, ada perasaan gembira kerana kita dapati pahala kita banyak. Selalu subuh tak pernah miss. Selalu berjemaah di masjid, tak pernah tinggal solat berjemaah. Pahala kita banyak. Tetapi ketahuilah ketika mana manusia telah pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat satu seruan kepada makhluk-makhluk yang hidup di mahsyar. "Wahai manusia sekalian," Allah menyeru semua manusia ketika itu, "Wahai manusia sekalian, ada tak dalam kalangan kamu yang nak datang ke depan, tuntut kepada si fulan ini, tuntut kepada pemuda ini?" Allah tanya kepada seluruh penghuni mahsyar ketika itu manusia,
Ada tak dalam kalangan kalian yang nak datang ke depan untuk tuntut dengan pemuda ini? Maka ketika itulah Ibnu Abbas bagi tahu ketika mana Allah membuat seruan demikian, ribuan manusia yang pergi ke depan. Macam-macam mereka tuntut kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, di antara mereka tuntut kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya pemuda ini dulu ketika mana kami berselisih, aku senyum kepada pemuda ini, tapi ya Allah, aku nak tuntut pada hari ini kerana ketika mana kami berselisih, pemuda ini tidak membalas senyumannya kepada aku, ya Allah. Aku nak tuntut di atas perbuatan itu, ya Allah. Ibnu Abbas menggambarkan tuntutan yang paling mudah, yang paling simple dituntut oleh manusia ketika itu. Maka seluruhnya akan dituntut oleh manusia ketika itu. Sebab itulah datang seorang anak, wahai Allah, di depan kamu ini adalah ayah aku, ya Allah. Dulu ketika mana di dunia dulu, ya Allah, aku tinggal solat, aku tak tutup aurat, aku tak puasa, ya Allah. Tapi ketahuilah, ya Allah, ayah aku tidak pernah menegur aku, ya Allah. Ayah aku tidak pernah menasihati aku, ya Allah. Tapi hari ini aku nak tuntut di atas perbuatan ayah aku itu, ya Allah. Semua kita akan dituntut, semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tengok pada hari ini media sosial sangatlah menakutkan. Sebab dulu orang menggunakan media sosial untuk merapatkan silaturahim, untuk mencari kawan yang jauh dan sebagainya. Tapi hari ini media sosial menjadi satu tempat manusia pada hari ini, anak-anak muda pada hari ini menjadikan media sosial sebagai tempat mereka melakukan kemukaran. Sebab itulah saya menasihati ibu dan ayah yang mana telah pun ada anak, yang telah ada anak yang ramai, anak sedang membesar dan sebagainya. Saya menasihati ibu dan ayah di luar sana untuk ada media sosial masing-masing. Ibu dan ayah pada hari ini mesti setiap seorang ibu kena ada media sosial, ayah kena ada media sosial. Untuk apa? Untuk memantau perbuatan anak-anak mereka di dalam media sosial. Kalau dulu, zaman dulu tidak ada media sosial, ibu dan ayah boleh melihat kelakuan anak mereka. Ibu dan ayah boleh melihat kelakuan, kalau jahat, kalau buruk boleh menegur terus, kalau baik puji. Tetapi hari ini anak-anak muda kita pada hari ini, di depan kita lain, di belakang kita lain. Di depan kita tak buat apa-apa, diam, tak bercakap. Tapi di belakang kita dalam media sosial penuh dengan kemukaran, penuh dengan kemaksiatan mereka buat. Sebab itulah saya menasihati ibu dan ayah untuk ada media sosial masing-masing. Ada TikTok, ada IG, Instagram, Facebook dan sebagainya. Follow lah anak. Walaupun anak tak follow back, tak apa. Tapi at least kita pantau perbuatan anak-anak kita. Apa yang dia post. Adakah posting yang dia post itu menutup aurat ataupun tidak? Adakah posting dia menimbulkan fitnah orang ataupun tidak? Adakah posting dia di Facebook, di Instagram, di TikTok itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Kena ada. Kalau baik, buat akaun media sosial, jangan bagi tahu anak. Follow secara diam-diam. Sebab kita nak memantau perbuatan dia di media sosial. Sebab hari ini kita tak tahu apa yang anak kita buat. Kita tengok pada hari ini, berita-berita pada hari ini, gambar-gambar bokeh boleh dibuat sebagai bisnes. Saya duduk di Kuala Lumpur. Banyak. Saya bekerja di hospital Kuala Lumpur. Banyak kes-kes yang kita dapati. Suka sama suka, bila-bila tiba-tiba boyfriend dia nak jual gambar yang tak senonoh dia. Boleh buat bisnes. Sebab itulah ibu dan ayah sekalian, lagi sekali saya ulang, kena ada. Kena ada. Sebab hari ini, apa yang kita tak pernah bayangkan, semua dilakukan oleh anak muda kita pada hari ini. Baik, itu untuk mukaddimah. Baik, insyaAllah. Baik, sambungan daripada kuliah kita semalam. Semalam saya berkuliah di masjid dekat Seberang Pride. Jadi sambungan daripada semalam kita membincangkan topik berkaitan dengan Al-Mahdi. Semalam kita telah pun sampai pada satu topik. Saya membuka buku Timeline Akhir Zaman, itu buku karangan saya. Kita telah pun sampai pada bab Al-Mahdi. Sebab suatu hari nanti, bila mana dekat sangat dengan kiamat, manusia akan dapati akan keluar seorang anak muda, seorang lelaki
yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana lelaki itu adalah dalam keturunan aku, dan lelaki itu berbangsa Arab, dan lelaki itu mestilah dilahirkan dan dibesarkan di Madinah, dan dia adalah Muhammad ibn Abdullah. Namanya, kata Nabi, seperti nama aku, dan nama ayahnya juga seperti nama ayah aku, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gelarannya aku bagi kepada mereka, gelarannya aku bagi kepada pemuda ini adalah Al-Mahdi. Ketika mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah, sebab syarat untuk menggelarkan seseorang itu adalah Al-Mahdi ataupun bukan, mestilah Al-Mahdi itu dibai'ah di kota Mekah, mestilah dibai'ah berdekatan dengan Kaabah, dan mestilah berbai'ah di antara Hijri Ismail dengan Hajarul Aswad. Mesti berbai'ah di situ. Ketika mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah, kumpulan pertama yang berbai'ah kepada Al-Mahdi, kumpulan pertama yang bertemu dengan Al-Mahdi adalah para ulama, seramai 313 orang ulama. Bila mana ulama-ulama, 313 orang ulama telah pun berbai'ah kepada Al-Mahdi, ketika itulah ramai manusia daripada seluruh dunia, khususnya dalam kalangan orang Islam, mereka akan pergi ke kota Mekah untuk berbai'ah kepada Al-Mahdi. Lalu bila mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah, ni saya recap balik, saya ulang kaji balik yang kita kuliah semalam. Bila mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah, ketika itulah keluar satu kumpulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Al-Mahdi dibai'ah, keluar satu kumpulan. Kumpulan ini berasal daripada Syam, dan tenteranya digelarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentera As-Sufyani ataupun Jaish As-Sufyani. Nabi gelarkan mereka As-Sufyani. Mereka keluar daripada Syam menuju ke kota Mekah. Mereka bergerak secara berkumpulan. Matlamat mereka hanyalah untuk menghancurkan kota Mekah, menghancurkan Kaabah, dan matlamat nombor 2 adalah untuk membunuh Al-Mahdi. Sebab itulah kumpulan ini, tentera As-Sufyani, bila mana mereka sampai di satu tempat, kata Nabi, dalam perjalanan menuju ke kota Mekah, bila mana mereka sampai di satu tempat yang bernama Al-Baida, ketika itulah bumi Al-Baida terbelah kepada dua dan menyebabkan ditenggelam semua tentera-tentera As-Sufyani. Mati ketika itu juga. Hadis ini adalah hadis sahih. Dan ketika itulah bila mana tentera As-Sufyani telah pun ditenggelam oleh bumi, seluruh bumi dapati ada satu kumpulan, ada satu tentera, yang mana tentera ini telah pun ditenggelam oleh bumi. Ketika itulah makin ramai manusia yang datang kepada Al-Mahdi. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu dapati orang yang kamu bai'ah Al-Mahdi, maka kamu tengok keluar tak satu kumpulan digelar sebagai Sufyani, dan kamu tengok tentera itu ditenggelam ataupun tidak oleh bumi. Andai kata tentera itu ditenggelam oleh bumi, dimakan oleh bumi, maka orang yang kamu bai'ah itu adalah Al-Mahdi yang original, yang betul. Maka bila mana Al-Mahdi telah pun berbai'ah, ketika itulah Al-Mahdi mendapati pasukan As-Sufyani telah pun dibunuh, telah pun ditenggelam oleh bumi. Lalu Al-Mahdi memberi satu isyarat kepada seluruh manusia Islam ketika itu, untuk bergeraklah kalian daripada tempat kalian menuju ke kota Baitul Maqdis, ke Palestin. Maka bergeraklah pasukan Al-Mahdi daripada kota Mekah menuju ke Palestin untuk membuka kota Palestin ketika itu. Dan pada waktu itu kota Palestin dipimpin, ditakluk oleh tentera As-Sufyani yang masih lagi berbaki. Maka berlakulah peperangan pertama di antara Al-Mahdi dengan As-Sufyani, dan ringkas cerita peperangan itu dibenangi oleh tentera Al-Mahdi. Maka bermulalah pada detik itu Al-Mahdi akan menebarkan keadilan. Al-Mahdi akan menjadi ketua Islam ketika itu. Seluruh negara-negara Islam akan bernaung di bawah Al-Mahdi. Pusat pemerintahan Islam ketika itu bertempat di Palestin. Ada ulama kata pusat pemerintahan Al-Mahdi daripada Palestin sampai ke Syria, besar. Lalu bila mana pusat pemerintahan Al-Mahdi memerintah dunia ketika itu, dan seluruh dunia Islam, seluruh orang Islam ketika itu merasai keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi.
berasa aman ketika mana di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Sebab dekat sangat dengan kemunculan Al-Mahdi, bumi dalam keadaan kegawatan, bumi dalam keadaan kehancuran, peperangan demi peperangan, kemusnahan demi kemusnahan, orang Islam dibunuh, orang Islam ditindas bila dekat sangat kemunculan Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana Al-Mahdi memerintah, tidak ada seorang pun berani sentuh orang Islam ketika itu. Sebab Al-Mahdi membawa satu pemerintahan yang kuat. Adakah tidak ada mana-mana kuasa, bila mana kuasa itu dapati Al-Mahdi memerintah dunia, adakah tidak ada mana-mana negara, tidak ada mana-mana kuasa yang benci kepada Islam untuk menyerang Al-Mahdi? Jawapan ulama adalah ada. Akan ada bila mana kamu dapati Al-Mahdi memerintah. Ketika itulah kamu akan dapati akan ada 2-3 kumpulan musuh, mereka bersatu, mereka nak menentang Al-Mahdi. Maka berlakulah sesi peperangan demi peperangan. Dan setiap peperangan itu, semua pihak musuh akan kalah. Musuh datang daripada Amerika menyerang Al-Mahdi pun kalah. Datang daripada Rusia, daripada China, semua datang untuk menyerang Al-Mahdi. Sebab kuat sangat pemerintahan Al-Mahdi. Tidak ada mana-mana musuh dapat mengalahkan Al-Mahdi ketika itu. Lalu bila mana kita tengok peperangan demi peperangan dilalui oleh Al-Mahdi, sampai satu masa bila mana semua pihak musuh ini telah pun kalah. Satu kumpulan, satu negara demi satu negara menyerang Al-Mahdi dan semua kalah. Ketika itu jugalah semua negara yang kalah itu mereka bersatu di bawah satu panji. Mereka sepakat untuk bersatu dan untuk menyerang Al-Mahdi ketika itu. Sebab itulah bila mana kita tengok peperangan demi peperangan, di zaman Al-Mahdi akan berlaku satu peperangan Malhamatul Kubra, peperangan yang paling dahsyat. Sebab itulah bila mana dalam keadaan begitu, Imam Mahdi akan membuka satu seruan jihad kepada seluruh manusia Islam ketika itu. Mana-mana manusia Islam yang mereka nak berjihad di jalan Allah, maka ketika itulah datanglah ke kota Palestin. Hukumnya adalah wajib untuk lelaki pergi ketika itu. Seperti mana berlaku di zaman para sahabat, ketika mana baginda Nabi SAW membuat satu seruan jihad kepada seluruh para sahabat ketika itu. Semua para sahabat berebut-rebut untuk mengerjakan ibadah jihad ketika itu. Sampaikan ada di antara sahabat tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Ibu kamu dalam keadaan sakit, ibu kamu dalam keadaan nazak, lebih baik kamu jaga ibu kamu. Di zaman para sahabat, mereka berebut-rebut untuk melakukan jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka tahu jihad akan dapat satu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana pasukan Al-Mahdi dapat satu berita, peperangan demi peperangan telah pun berlaku. Lalu pasukan Al-Mahdi dapat satu berita yang pasukan musuh, seluruh pasukan musuh telah pun kalah. Dan seluruh pasukan musuh yang telah pun kalah, mereka bersatu di bawah satu panji. Dan mereka telah pun menawan satu tempat dan dua tempat yang digelarkan sebagai A'mak dan Dabik. A'mak dan Dabik ketika itu di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Tetapi ketika mana pihak musuh, semua musuh yang kalah tadi, mereka menyertai peperangan demi peperangan, mereka kalah dalam peperangan itu. Lalu ketika itulah pihak musuh, ketika mana mereka kalah, mereka bersatu, semua pihak musuh bersatu. Dan ketika itulah mereka berada di bawah satu panji. Dan setiap daripada mereka membawa satu bendera. Dan ketika itulah kata Nabi SAW, setiap bendera itu mewakili sebuah negara. Dan berapa ramai bendera ketika itu, berapa banyak bendera ada ketika itu? Nabi memberitahu bendera itu ada 80 buah bendera. Bersamaan dengan 80 buah negara. Mereka bersatu di bawah satu panji. Mereka bersatu di bawah satu kumpulan semata-mata nak menentang pasukan Al-Mahdi, nak menentang pasukan Islam ketika itu. Maknanya ketika itu
Al-Mahdi tidak bergabung dengan mana-mana kumpulan, melainkan Al-Mahdi hanya ada pasukan Islam sahaja. Pihak musuh bergabung. Macam-macam agama berkumpul di dalam satu panji, macam-macam kefahaman berkumpul di satu panji, dan macam-macam negara berkumpul di bawah satu panji. Sebab itulah Nabi kata akan ada 80 buah bendera bersamaan dengan 80 buah negara akan bersatu di bawah satu panji. Semata-mata untuk menghapuskan, untuk menjatuhkan pasukan Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana pasukan Al-Mahdi dapat berita yang pasukan musuh telah pun berhimpun di A'mak dan Dabik, maka Al-Mahdi mempersiapkan bala tenteranya, menyeru bala tentera mana-mana orang Islam yang nak keluar jihad, bersegeralah datang ke kota Palestin. Sebab bila mana kita telah pun berbaiat kepada Al-Mahdi, ada yang stay, ada yang tinggal dengan Al-Mahdi, ada yang balik ke rumah buat haluan masing-masing. Tapi ada yang stay, ada yang tinggal bersama dengan Al-Mahdi untuk membina kerajaan yang baharu. Maka ketika mana seruan jihad dipanggil, maka ramai yang pergi. Kata ulama, mereka-mereka yang pergi itu bukan semua pergi dengan kefahaman yang jelas. Ada yang pergi kepada Al-Mahdi semata-mata nak ikut kawan. Ada yang pergi kepada Al-Mahdi menyahut seruan jihad kerana mereka malu disebabkan jiran-jiran mereka pergi. Kawan-kawan mereka pergi, maka menyebabkan mereka pun terpaksa pergi juga pada ketika itu. Lalu bila mana mereka sampai di Palestin, maka bergeraklah Al-Mahdi ke A'mak dan Dabik. Kata Nabi SAW, peperangan Malhamatul Kubra ini satu peperangan yang dahsyat. Bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan Badar. Bumi pernah menyaksikan peperangan Uhud yang menyebabkan kepala Nabi berdarah. Banyak jahitan yang ada kena pada badan Nabi SAW. Bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan dunia yang pertama. Jumlah korban anggaran lebih kurang 7 hingga ke 8 juta manusia yang mati dalam peperangan dunia yang pertama. Bumi pada hari ini menyaksikan peperangan dunia yang kedua. Lebih kurang 80 juta manusia terkorban dalam peperangan dunia yang kedua. Bumi melihat semua peperangan itu, tapi kata Nabi SAW, bumi tak pernah menyaksikan peperangan yang sedahsyat peperangan Malhamatul Kubra. Sangat dahsyat peperangan itu. Sebab itulah Nabi gambarkan dahsyat macam mana peperangan itu. Andai kata kamu dapati ada seekor burung. Burung itu terbang di bawah. Di bawah itu ada peperangan Malhamatul Kubra. Burung melalui sahaja di atas udara. Nescaya burung yang lalui di atas udara itu akan mati. Dahsyat sangat peperangan Malhamatul Kubra. Peperangan akhir zaman ataupun dikenali sebagai peperangan Armageddon. Maka Nabi mencerita lagi. Ini hadis ni saya baca-baca semua ni. Semua daripada Nabi SAW. Nabi menceritakan kepada para sahabat peristiwa akhir zaman. Nabi ceritakan kepada para sahabat bagaimana peperangan Malhamatul Kubra itu berlaku, seolah-olah Nabi nampak. Allah gambarkan kepada Nabi bagaimana suasana peperangan akhir zaman itu berlaku. Sebab itulah bila mana pasukan Al-Mahdi telah pun bergerak. Bila mana pasukan Al-Mahdi sampai di A'mak dan Dabik, tempat peperangan Malhamatul Kubra, ketika itulah terkejutnya pasukan Al-Mahdi bila mana mereka dapati satu bala tentera musuh yang berada di depan mereka yang sangat ramai. Ramainya pasukan musuh, semua musuh bersatu di bawah satu panji yang menyebabkan kita tak pernah melihat satu bala tentera yang seramai itu. Ramai mana pasukan musuh? Sangat ramai yang menyebabkan kata Nabi ketika mana mereka sampai di A'mak dan Dabik, terkejutnya mereka melihat bala tentera yang sangat ramai yang menyebabkan semua pasukan Islam dalam keadaan ketakutan. 1/3 kata Nabi SAW, 1/3 dalam kalangan orang Islam ketika mana mereka sampai di A'mak dan Dabik, 1/3 itu akan melarikan diri ketika mana mereka nampak satu bala tentera yang sangat ramai di depan mereka. Dalam pasukan Al-Mahdi tak ramai mana?
Sebab semua pasukan Al-Mahdi adalah orang Islam. Pasukan musuh ramai sebab bersatu di bawah satu panji. Tapi ketika mana pasukan Islam dapati di depan mereka, bala tentera sangat ramai, bala tentera jutaan, trilion di depan mereka, tidak pernah mereka gambarkan bala tentera seramai ini. Ketika itulah 1/3 dalam kalangan mereka akan melarikan diri. Dan kata Nabi, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa mereka untuk selama-lamanya. Matilah mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Matilah mereka dalam keadaan Allah tak redha dengan kehidupan mereka. Ramai mana 1/3? Sangat ramai. Cuba kita gambarkan lebih kurang dalam 1 juta. 1/3 daripada 1 juta. Allah, ramai sangat. Sebab itulah 1/3 ulama bahas 1/3 itu berkemungkinan mereka yang pergi kepada Al-Mahdi kerana mereka ikut kawan tadi. 1/3 yang melarikan diri itu boleh jadi mereka tidak kuat iman mereka, mereka menyahut seruan jihad disebabkan mereka nak ikut kawan, disebabkan mereka malu nak tinggal di tempat mereka, disebabkan mereka nak buat konten, nak buat video live dan sebagainya, nak menunjukkan yang dia pun pergi ke Imam Mahdi. Tapi bila mana mereka dapati satu bala tentera yang ramai, mereka melarikan diri. Dan ketika itulah kata Nabi, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka bila mana 1/3 telah pun melarikan diri, maka tinggallah selebihnya bersama dengan Al-Mahdi. Maka berhadapanlah pasukan musuh. Berhadapanlah pasukan musuh dengan pasukan Islam bertentangan di antara satu sama lain. Siap bersedia untuk berperang ketika itu. Lalu pihak musuh mencabar orang Islam. Pihak musuh kata Nabi SAW, kata pihak musuh, keluarkan orang kamu yang dulu mereka adalah dalam kalangan kami, tapi sekarang mereka bersama dengan kamu, keluarkan orang itu biar kami binasakan mereka. Faham daripada ayat ini, ketika mana Al-Mahdi memerintah, ramai orang yang bukan Islam Allah bagi hidayah kepada mereka. Mereka nampak ini kebenaran, mereka beriman kepada Allah, masuk Islam ketika mana di zaman Al-Mahdi. Sebab itulah pihak musuh sangat marah bila mana mereka dapati yang dalam kalangan mereka, bila mana Al-Mahdi keluar, mereka masuk agama Islam, mereka beriman kepada Allah. Sebab itulah ucapan pertama mereka ketika mana mereka bertembung, keluarkanlah orang kamu yang dulu mereka adalah orang kami, supaya kami boleh binasakan mereka. Sebab itulah bila mana orang Islam dengar perkataan itu, orang Islam membalas, tidak, kami akan bersama-sama dengan orang Islam, dengan saudara-saudara kami, kami tidak akan pernah membiarkan saudara kami diapa-apakan oleh kamu. Maka ketika itulah orang Islam melakukan takbir dan bertempunglah di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kenapa dahsyatnya peperangan itu? Disebabkan dahsyatnya peperangan itu, orang Islam mereka hanya ada satu matlamat sahaja, adalah kemenangan. Mereka tak takut kepada kematian. Sebab itulah orang Islam sanggup berperang ketika itu. Mereka tak takut kepada kematian. Pihak musuh pun mempunyai satu kepercayaan yang sama. Mereka nakkan kemenangan untuk peperangan ini. Dan mereka tidak akan pulang melainkan mereka membawa kemenangan. Mereka tak kisah kalau mereka mati dalam peperangan itu. Sebab itulah ulama kata bila mana bertembung di antara dua kumpulan, bertembung di antara dua kumpulan, yang dua kumpulan ini nak berperang, dan dua kumpulan ini dua-duanya tak takut kepada kematian, maka kalian akan dapati satu peperangan yang sedahsyat, peperangan yang tidak pernah kalian tengok. Peperangan Badar, pihak musuh takut. Peperangan Uhud, pihak musuh takut. Kita tengok pada hari ini, puak-puak yang bukan Islam, mereka menyerang bumi Palestin, menyerang anak-anak saudara-saudara kita di Baitul Maqdis. Bila mana mereka nampak anak kecil memegang batu, mereka akan melarikan diri. Sebab matlamat mereka bukan kematian. Tapi orang Islam ketika mana berada di bumi Palestin pada hari ini pun, mereka tidak pernah gentar dengan ketakutan.
Sebab itulah kata ulama, bila mana bertemu di antara dua kumpulan dan dua-dua kumpulan itu tidak ada satu perasaan takut akan kematian, maka kalian akan dapati satu peperangan yang sangat dahsyat. Dan Nabi bagi tahu 1/3 daripada orang Islam dalam peperangan itu, 1/3 dah pun melarikan diri. Yang berbaki 1/3 yang berbaki itu, mereka akan menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan syahid dalam medan perang. Dan tinggallah 1/3 bersama dengan Al-Mahdi. Dan 1/3 yang tinggal dengan Al-Mahdi itulah mereka membawa kemenangan kepada Islam. Berapa lamakah tempoh peperangan itu? Nabi tak bagi tahu berapa lama. Tapi bukan 1 hari, bukan 2 hari. Tapi berhari-hari peperangan itu. Dan peperangan itu akan dimulakan bermula terbitnya matahari sampailah terbenamnya matahari. Lalu bila mana peperangan itu dimenangi oleh pasukan Islam, tibalah masanya kita dapati bila mana Malhamatul Kubra telah pun Islam menang. Ketika itulah mereka mengagihkan harta rampasan perang yang diagihkan oleh Al-Mahdi. Lalu bila mana Al-Mahdi sedang mengagihkan harta rampasan perang kepada mereka yang telah pun syuhada, kepada mereka-mereka yang masih lagi hidup, andai kata mereka telah pun jadi syuhada, harta rampasan perang itu akan diberikan kepada ahli keluarga mereka. Dalam keadaan Al-Mahdi membahagikan harta rampasan perang, ketika itulah kata Nabi SAW, mereka orang Islam ketika mana sedang menunggu harta rampasan perang dibahagikan oleh Al-Mahdi, mereka mendengar satu berita yang pasukan, mereka mendengar satu suara. Suara itu berbunyi, wahai orang Islam, sesungguhnya Dajjal telah pun keluar. Bila mana seluruh orang Islam mendengar satu suara yang tak tahu daripada mana, sesungguhnya Dajjal telah pun keluar, ketika mana orang Islam memegang harta di tangan mereka, memegang emas di tangan mereka, ketika mana mereka dengar sahaja Dajjal telah pun keluar, mereka melepaskan harta itu, meninggalkan harta itu, dan mereka terus balik ke rumah masing-masing untuk melihat bagaimana nasib anak isteri mereka di rumah. Dan ketika itulah Al-Mahdi pun mendengar suara itu, dan Al-Mahdi melantik 10 pemuda yang berkuda untuk pergi menyiasat adakah berita itu benar ataupun salah. Dan ketika itu jugalah Al-Mahdi dapati yang berita itu adalah berita palsu, dan sesungguhnya Dajjal belum lagi keluar. Bila mana Dajjal belum lagi keluar, Al-Mahdi membahagikan harta rampasan perang sampai habis. Semua orang Islam ketika itu dapat harta rampasan masing-masing, dapat hak masing-masing dengan adilnya. Lalu Al-Mahdi memerintahlah beberapa tahun kemudian, lalu sampai satu zaman kata Nabi SAW, mungkin untuk terakhir pada pagi ni, sampai satu zaman, sampai satu hari, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, dekat sangat dengan kemunculan Dajjal di zaman Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi selesai dalam peperangan Malhamatul Kubra, semua pihak musuh kalah dan tidak ada satu pun pihak musuh yang berani untuk menentang Al-Mahdi. Tidak ada seorang pun, mana-mana kumpulan berani menentang Al-Mahdi selepas peperangan akhir zaman itu. Sebab mereka dapati peperangan akhir zaman sebesar itu pun mereka kalah dengan pasukan Islam. Maka Al-Mahdi memerintah dunia dengan aman. Pihak musuh adakah? Tidak ada. Pihak musuh ada. Pihak musuh masih lagi ada. Tapi pihak musuh tak berani keluar dan tak berani menentang Al-Mahdi. Bila mana zaman Al-Mahdi memerintah, akan sampai satu masa kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, kata Nabi, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal terdapat 3 tahun yang sukar. Nabi bagi tahu terdapat 3 tahun yang sukar kepada orang Islam. Manusia akan ditimpa dengan satu kelaparan yang sangat dahsyat, kata Nabi SAW. Nabi memberi satu statement, Nabi memberi satu jaminan, orang Islam di akhir zaman dekat sangat kemunculan Dajjal akan mengalami satu kelaparan yang sangat dahsyat. InsyaAllah kita akan berpuasa 3-4 hari lagi, kita akan
sambut Ramadan, kita akan berpuasa selama 12 jam ke 14 jam. Paling lama akan berpuasa 16 jam. Tapi saat dekat sangat, bila mana Dajjal keluar, kita akan berpuasa selama 400 hari. Bila mana Dajjal keluar, kita akan berpuasa selama 400 hari. Ketika mana hari pertama Dajjal keluar, kalian akan dapati tidak akan ada sedikit pun air dan tidak ada sedikit pun minuman. Air yang ada di depan saya ini akan tiada, dan air yang berada di lautan akan kering, air yang berada di sungai akan kering. Bila? Hari pertama Dajjal keluar. Pergilah ke shopping kompleks, pergilah kepada kedai runcit, kalian akan dapati tidak ada sedikit pun makanan yang boleh dimakan ketika itu. Coklat pun tidak akan ada, roti pun tidak akan ada. Duit ketika itu tidak boleh dikonvertkan, ditukarkan menjadi makanan. Kerana duit ada tapi makanan tidak ada. Kenapa boleh jadi macam tu? Hari pertama Dajjal keluar tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kerana kata Nabi SAW, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah memerintahkan. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk menahan 1/3 daripada air hujan. Dan Allah memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Tahun pertama Allah perintahkan langit, wahai langit, kurangkan turun hujan sebanyak 1/3. Dan Allah memerintahkan bumi, wahai bumi, kurangkan keluarlah hasil kamu sebanyak 1/3. Tahun pertama, kadang-kadang kalau sebelum tu kita tanam lada akan tumbuh lada, tanam sawi akan tumbuh sawi, kan? Apa tanaman yang kita tanam, kebiasaan akan tumbuh. Tapi masuk tahun pertama, ada tumbuhan yang kita tanam tumbuh, ada yang tak tumbuh, ada tak tumbuh. Hujan, ada tak hujan. Ketika itulah pada tahun pertama berlaku kemarau, dan masuk pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan air hujan sebanyak 2/3. Dan Allah memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sebanyak 2/3. Bumi ketika itu, tahun pertama 1/3, masuk tahun kedua 2/3. Makin sukar tumbuhan untuk tumbuh. Padi pun makin sukar untuk dihasilkan ketika mana masuk tahun kedua. Sebab berlaku kemarau yang berpanjangan. Air sungai makin surut, air lautan pun makin surut pada tahun yang kedua. Dan sampai pada tahun ketiga, iaitu tahun kemuncak, kata Nabi SAW, pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit, wahai langit, berhentilah kamu daripada turun hujan selama 1 tahun. Wahai bumi, berhentilah daripada keluar hasil kamu selama 1 tahun. 1 tahun itulah manusia akan dapati tidak ada sedikit pun air hujan akan turun. 1 tahun itulah manusia dapati tidak ada apa-apa tanaman yang akan mendatangkan hasil ketika itu. Berlaparlah manusia ketika itu. Kehausanlah manusia ketika itu kerana air pun berkurang, makanan pun berkurang. Berlaku kemarau yang berpanjangan ketika itu, yang menyebabkan sampai 1 hari yang kemuncak, yang mana hari itu adalah hari kemunculan Dajjal. Hari itulah tidak ada sedikit pun makanan. Di rumah menteri makanan pun tidak ada makanan. Di rumah sultan pun tidak ada makanan. Di rumah presiden, perdana menteri pun tidak akan ada makanan ketika itu. Yang menyebabkan manusia masing-masing hilang akal, hilang pertimbangan ketika itu. Sebab itulah ulama kata di zaman itu boleh jadi manusia akan membunuh di antara satu sama lain. Anda kata mereka dapati di rumah jiran mereka ada sekeping roti, mereka akan masuk ke rumah jiran untuk merampas sekeping roti itu, maka berlakulah pergaduhan, berlakulah bunuh-membunuh. Kerana apa? Kerana sekeping roti. Kerana seorang ayah tak sanggup nak melihat anak-anaknya dalam keadaan kelaparan. Seorang ibu mana sanggup melihat anaknya dalam keadaan kelaparan? Anak yang masih lagi menyusu, ibu tak mampu untuk menghasilkan susu. Kerana ibu dalam keadaan kelaparan. Adakah seorang ibu sanggup nak melihat anak-anak mereka dalam keadaan kelaparan? Sudah tentu akan tengok di mana ada makanan. Di rumah jiran.
maka berlakulah pergaduhan, berlakulah bunuh-membunuh di antara manusia ketika itu semata-mata nak merebut sedikit makanan, semata-mata nak mengenyangkan anak-anak mereka makan. Sebab itulah bila mana Dajjal keluar, akhir sekali insya-Allah, Dajjal membawa makanan, Dajjal membawa minuman. Dan barang siapa yang nakkan makanan, barang siapa yang nakkan minuman, kalian kena beriman kepada aku. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Ketika mana seseorang manusia si fulan itu mengaku Dajjal itu adalah Tuhan mereka, ketika itulah kalian akan dapat makanan, kalian akan dapat minuman untuk diberikan kepada anak-anak kalian. Tapi jangan risau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka yang beriman kepada Allah, ketika mana mereka melafazkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kata Nabi, setiap kali orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, mereka melafazkan zikir itu, Allah akan kenyangkan perut kalian. Tapi bukan semua orang Islam ketika mana mereka berzikir kepada Allah, Allah akan kenyangkan perut mereka, tidak. Hanya orang yang betul beriman kepada Allah sahaja yang akan kenyang. Akan tetapi mereka yang tinggal solat, mereka yang kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak solat, mereka yang tidak menutup aurat, mereka yang tidak puasa, mereka melakukan kemungkaran, mereka Islam tapi mereka melakukan dosa kepada Allah, mereka termasuk dalam golongan yang fasik. Ketika mana golongan ini berzikir kepada Allah, Allah tidak akan kenyangkan perut mereka. Sebab itulah bila mana perut mereka tak kenyang, terdesaknya mereka, yang menyebabkan mereka terpaksa pergi bertemu dengan Dajjal. Wahai Dajjal, kamulah Tuhan aku, bagilah aku sedikit makanan dan minuman. Lalu diberilah Dajjal makanan dan minuman. Jadi itulah suasana bila mana kita tengok berlaku di akhir zaman. Itulah yang akan berlaku di zaman Dajjal. Itulah yang akan berlaku di zaman Al-Mahdi. Kita belajar ilmu akhir zaman ini bukan untuk kita mencari di manakah Al-Mahdi dan di manakah Dajjal, melainkan kita belajar ilmu akhir zaman ini untuk protek diri kita dan protek, untuk melindungi ahli keluarga kita dan melindungi diri kita. Sebab di antara ilmu yang wajib untuk kita belajar, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dalam masa yang sama wajib juga belajar ilmu akhir zaman, untuk kita tahu apa yang akan berlaku akan datang, apa yang akan berlaku di zaman Al-Mahdi, apa yang akan berlaku di zaman Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itu saja untuk perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah sedikit perkongsian pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak masjid kerana menjemput saya. InsyaAllah kejap lagi saya akan pulang ke Kuala Lumpur untuk meneruskan kerja sebagai kerja hakiki. InsyaAllah moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada ayahanda dan bonda sekalian. Boleh ambil dan apa yang baik itu boleh diambil dan boleh dikongsikan kepada ahli keluarga. Dan ingatlah apa yang saya kongsikan pada hari ini, beberapa perkara. Yang pertama adalah at least paling kurang ibu dan ayah buatlah media sosial. Saya tahu Allah, Ustaz, umur pakcik dah 80, dah 70, tak larat. Kalau tak larat, lantiklah mana-mana orang kepercayaan. Lantiklah anak yang sulung untuk melihat anak-anak yang masih lagi kecil. Apa yang mereka buat di media sosial. Carilah orang yang kepercayaan. Adik-beradik ke, kalau tak larat, kan 80 main media sosial itu lain macam. So lantiklah kepercayaan. Siapa-siapa yang kita percaya untuk memantau apa-apa yang anak kita buat. Kerana bermula media sosial itulah kemungkaran itu akan tersebar. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat. Dan insya-Allah apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Mohon maaf kalau ambil masa yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban, Ya Allah. Berkatilah bulan Sya'ban untuk kami, Ya Allah. Dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Anda kata ibu bapa kami masih lagi hidup ataupun telah pun mati, ampunkanlah dosa mereka, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa isteri dan suami kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, adik-beradik kami, ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah,
Ya Latif, Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka-mereka yang masih lagi belum menerima hidayah. Bukalah pintu hati mereka supaya mereka melihat kebenaran. Bukalah pintu hati mereka supaya mereka melihat nur Islam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami daripada masjid ini, melainkan Kamu ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, tempatkan kami dalam syurga-Mu, Ya Allah, bersama para yang saleh, bersama para nabi, para syuhada, Ya Allah. Ya Allah, janganlah pernah Engkau sentuhkan kulit kami dalam api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami, Ya Allah, daripada neraka Kamu, Ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semua dalam keluarga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami, ahli keluarga kami, saudara-saudara kami dalam syurga-Mu, Ya Allah, supaya kami boleh menikmati hidangan-hidangan syurga bersama-sama, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, berilah kesihatan kepada kami, Ya Allah. Kami tahu bulan Ramadan makin mendatang, Ya Allah. Bulan Ramadan lagi 3-4 hari, Ya Allah. Ya Allah, berilah kesihatan kepada kami, Ya Allah. Berilah kecerdasan kepada kami, Ya Allah, supaya kami boleh buat amalan soleh yang banyak, Ya Allah. Berilah kesihatan kepada kami, Ya Allah. Berilah kami peluang untuk beribadah, bermunajat, menunjukkan taat setia kami kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.